adalah hak manusia. Manusia Melayu, manusia Arab, manusia Cina kena mengaji. Kita hari ni tengah mengaji, tanda kita ni manusia. Bukan dah ni. Suih dia bukan dah ni. Bukan dah suih ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang ni. Ya. Tidak puas dengannya. Maknanya untuk 2 minit lagi. alih kepada MP3 ini, selepas satu tape, satu kaset ke satu kaset, sehingga kadang-kadang memakan masa sampai lewat malam. Kita menaip semula setiap patah perkataan yang diucapkan oleh Tuan Guru dalam kuliah tafsir beliau lah. Kita akan edit setiap perkataan tu yang pekat dialek Kelantan itu untuk dijadikan dalam bentuk bahasa Melayu standard. Berkongsi kepada anda mengenai keistimewaan dan juga kelebihan tafsir Al-Quran Tuan Guru Ning Abdul Aziz Nikmat ini bersama dengan Tuan Ahmad Saifuddin Yusof, Ketua Projek Tafsir Al-Quran Tuan Guru Ning Abdul Aziz Nikmat. Assalamualaikum. Dan saya membaca daripada tafsir Al-Quran Ning Abdul Aziz Nikmat Ustaz ya. Dan ketika saya mula membaca dan membeleknya, secara jujurnya tak semena-mena air mata tu memang boleh mengalir, kerana mungkin sentuhan Tok Guru ni, dia punya penyampaian itu daripada hati, dengan kewarakannya, dengan kealimannya, kezuhudannya. Selain daripada kita mematuhi SOP dan mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib, kita juga hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah SWT, semoga musibah ini, semoga ujian ini dapat dihindari dalam tempoh yang terdekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fa inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina warzuqna tilawata kitabika ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya alim, 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Alhamdulillah, pertamanya banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, kita masih lagi diberi peluang untuk merasai nikmat sementara kehidupan di dunia ini, dan kita takbirkan rasa syukur kita di atas kepelbagaian nikmat anugerah Allah, antaranya dengan kita peruntukkan sebahagian daripada masa kita untuk sama-sama kita baca, kita tadabbur dan cuba kita hayati ayat-ayat suci Al-Quran di dalam kehidupan kita yang berbaki ini. Ya, seperti biasa setiap pagi Jumaat 9:30 pagi kita sama-sama mengikuti kuliah pagi Jumaat. Pagi ni insya-Allah kita akan baca surah Al-Masad, surah Al-Masad. Cuma sebelum tu, kerana takdirnya sebagaimana kita tahu, Ambo pun pagi ni pakai subai, pakai semuta kerana ambil semangat almarhum ayah Datuk Guru, sebab nak cerita tentang dia sikit pagi ni. Takdir Allah Ta'ala 6 tahun lepas 12 hari bulan 2 2015, dengan kehendak, dengan masyiah, ketentuan takdir daripada Allah Ta'ala, almarhum ayah Datuk Guru menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk pengetahuan adik kakak, sebenarnya Amor salah seorang daripada anak almarhum ayah Datuk Guru hampir setiap tahun apabila mari 12 bulan 2, kita buat setakat kemampuan kita, kapasiti yang ada pada kita sebagai memperingati sumbangan jasa yang telah disumbangkan oleh almarhum ayah Datuk Guru kepada umat ini. Walaupun kita tahu apabila kita nak bincangkan satu-satu tokoh, kita pasti setiap orang dia ada kelemahan dia sendiri. Tok Guru pun dia ada kekuatan dan dia ada kelemahan-kelemahan tersendiri. Tetapi di majlis sebegini, terutamanya apabila dia dah meninggal, kita tak perlu cerita tentang kelemahan. Bahkan kita semua pakak-pakak berdoa pada Allah, semoga kita semua termasuk almarhum ayah Datuk Guru dirahmati oleh Allah Ta'ala, diampun segala dosa-dosa dia dan ditempatkan bersama para syuhada, para salihin. Jadi dia meninggal 12 bulan 2 2015 sekitar jam 9.40 malam Jumaat. Dan bermula 2016 Ambo buat hampir setiap tahun, termasuk pada pagi ini, sama ada semasa Ambo berada di Darul Anwar, dan Ambo pernah buat program dengan kerjasama Karang Kraft 2016 ataupun 2017 kata silap Ambo, bersama dengan panel salah seorangnya bekas mantan CEO Proton, Datuk Syed Zainal, dan di situ dia ada cerita kisah dia bersama Tok Guru. Dan dalam FB termasuk pada pagi ini, termasuk sebenarnya pada masa Amor berada di Yadim sebenarnya, sebab apabila Amor masuk Yadim akhir 2018, di situ Amor tahu almarhum ayah Datuk Guru ni sebenarnya salah seorang ahli lembaga pemegang amanah Yadim. Dia dilantik sekitar 1974. Dia salah seorang
ahli pemegang amanah Yadim. Daripada situ timbul cadangan untuk kita buat wacana berkaitan dengan pemikiran Tok Guru, dan sebenarnya kita nak fokus kepada isu pendidikan dan dakwah. Dan kita juga bercadang untuk menerbitkan buku khusus dengan kerjasama daripada salah satunya Pertubuhan Alim Rabbani, yang mana pertubuhan ini juga yang membukukan buku-buku tafsir yang ditafsirkan oleh almarhum Ayahanda Tok Guru, termasuk buku yang kita sedang belajar sekarang ni. Cuma ialah apabila amo duduk di Yadim dan apabila benda tu berkaitan dengan almarhum Ayahanda, jadi apabila kita nak keluar peruntukan tu, kita jadi serba salah. Sebab takut orang kata yang moga ayah demo, itulah macam-macam. Jadi tegak orang. Apa pun itu yang kita fikir masa di Yadim, dan kerana ambil semangat daripada almarhum Ayahanda Tok Guru juga masa amo di Yadim, walaupun tempoh tidak lama, tapi kita sempat buat struktur baru di Yadim, alhamdulillah, yang mana kita nak kembangkan ya sesuai pada masa tu. Amo pergi tu Yadim sekitar 44 tahun. Jadi masa nak buat seminar wacana Tok Guru tu, kita cadang sambutan sekitar 45 tahun Yadim. Dan amo sendiri secara peribadi pernah berjumpa dengan bekas CM Melaka, YB Adli Zahari. 2 kali amo jumpa dia, dan amo bincang beri cadangan kepada dia untuk menjadikan Melaka tempat untuk kita bina kompleks Yadim. Kita cadang di atas tanah sekitar 100 hektar untuk menempatkan kompleks Yadim, dan alhamdulillah sebenarnya kita mendapat maklum balas yang positif sebenarnya. Dan dalam struktur baru, kita ingin mewujudkan Yadim ni di setiap negeri dan bukan mengikut zon. Dan kita rasa kita perlu besarkan peranan Yadim tu sebab dia mewakili kerajaan, sebab kerajaan pusat bukan kerajaan negeri. Jadi peruntukan pun kita usaha. Amo sendiri 2 kali berikhtiar dan dapat jumpa dengan bekas Perdana Menteri dulu 2 kali. Amo dan ahli pemegang amanah bentang kepada dia kertas kerja berkait dengan perancangan kita di Yadim. Apa pun maknanya kita nak perlu kepada penambahan bajet dana untuk Yadim bergerak. Dan ya sebab kita tahu Yadim juga kadang-kadang ia perlu kepada ihsan untuk dapat dana daripada agensi-agensi tertentu. Dan amo pergi 2 kali, orang panggil walaupun rasa malu, tapi kerana untuk menggerakkan Yadim ni 2 kali amo pergi untuk dapat dana tambahan untuk program-program di Yadim. Dan amo pernah ikhtiar jumpa sekali dengan bekas Menteri Kewangan dulu, walaupun ialah tidak mendapat positif yang baik, tapi paling kurang kita dah ikhtiar, termasuk jumpa dengan bekas Menteri Kewangan dulu untuk dapat dana Yadim. Antara faktornya kerana hamba dapat motivasi, banyak faktor, ialah semua kita ada tanggungjawab. Tetapi antara faktor besar adalah apabila hamba dapat tahu salah seorang pemegang amanah Yadim ni adalah almarhum Ayahanda Tok Guru. Jadi kita antaranya mungkin hubungan sebagai seorang anak pada ayah, kita nak cuba sedaya upaya apa saja pemikiran, pandangan daripada ayahanda kita, termasuk bonda kita, untuk kita ikhtiar laksana. Itu yang pertama. Yang keduanya,
apabila kita nak cerita tentang satu-satu tokoh, sebenarnya dia tak boleh lari daripada orang yang paling dekat, orang yang paling rapat dengan tokoh tersebut. Tentunya apabila kita nak bincang, Ambo akan sentuh beberapa sudut setakat yang sempat. Apabila kita nak bincang tentang almarhum Ayah Datuk Guru ni, sebab apa sehingga sekarang ni orang masih ingat, orang begitu menghormati dia, orang begitu menyayangi dia, termasuk kalau kita kata musuh politik dia tetap hormat dia, walaupun mungkin ada seorang dua hak jenis tolong, tak apalah hak tu. Apabila kita nak bincang tentang tokoh, mesti orang paling dekat iaitu isteri dia, iaitu bonda Tuan Sabariah Tengku Ishak. Jadi dialah yang sentiasa doa sebenarnya untuk perjalanan Tok Guru. Pengorbanan dia terlalu besar. Dialah yang membesar 10 orang adik-beradik ni, 5 lelaki, 5 perempuan. Dan bonda ni dia suka dia sendiri urus. Tak ada kita panggil tukang masak ataupun pembantu rumah ke. Dialah masak sendiri. Dialah didik, ngajar Quran setiap kali lepas subuh, lepas maghrib. Dialah basuh pakaian, dialah yang gosok baju almarhum ayanda. Pada masa tu gosok pun guna stereka, guna aran lagi. Itu jadi sumbangan-sumbangan itu sebenarnya banyak membantu kepada kelicinan kita panggil perjalanan seorang tokoh, termasuk almarhum Ayah Datuk Guru. Dan Amo boleh cerita sikit kisah saat-saat akhir sebelum Ayah Datuk Guru meninggal dunia. Ya, kita tahu secara umumnya Tok Guru ni agak lama juga dia sakit, masuk hospital, keluar hospital. Cuma kita boleh bagi dua bahagian. Bahagian pertama sakit uzur biasa, maknanya dia letih sangat, dia masuk rehat 2-3 hari, dia keluar. Itu satu sesi. Sesi kedua ni dia dah peringkat-peringkat akhir dah. Jadi kita adik-beradik ni selain daripada pengawal dia yang jaga dia, kita juga ada jugalah buat jadual, terutamanya adik lelaki, untuk buat giliran masa-masa tertentu kita pergi tidur bersama Tok Guru di hospital. Termasuk 2 hari ataupun 3 hari sebelum tu, pada satu malam, pada masa Ambo jaga, duduk dekat dia, dia tersedar daripada tidur, dia tengok, dia terus pegang tangan Ambo, dia kata ayah ni nak balik. Ayah nak balik rumah. 2-3 kali dia sebut ayah nak balik rumah. Jadi kita pun sebut pada ayahanda, memang kita pun dah bincang dengan bonda, cuma kita nak tunggu biar ayahanda segar sikit, sihat sikit, kemudian kita akan bawa balik ke rumah lah. Baik, pada hari Khamis tu, hari terakhir 12 bulan 2 tu, kebetulan lepas asar, Amo pakat dengan isteri Amo untuk pergi ziarah Tok Guru. Dan alhamdulillah pada masa tu bonda ada dan kakak sulung Amo ada sekali. Jadi kita tengok pada masa tu ayahanda semakin uzur. Jadi dan takdirnya pada masa tu ada 2 orang doktor pakar yang sedang rawat dia tengok. Jadi kita bincang dengan doktor pakar, kita berhasrat nak balik Tok Guru ke rumah. Dan dia pun selepas perbincangan, dia kata dia bagi pilihan pada keluarga, maknanya kalau nak suruh berada di hospital pun dia akan ikhtiar lagi, kalau nak balik pun dia boleh terima. Dan alhamdulillah pada masa tu kita tanya bonda pun, bonda setujulah nak balik. Dan pihak hospital bagi tempoh lebih kurang 2 jam lah dia kata untuk proses nak balik rumah. Alhamdulillah kita bersetuju. Jadi Amo kebetulan ada di situ. Amo bisik ke telinga Tok Guru sebab masa tu Tok Guru dah tak boleh bercakap, dia pun pejam mata sokmo. Jadi kita bagi tahu ayah, maknanya keluarga sekarang ni, cik, kita panggil cik lah, bonda, ada sekali bersetuju untuk bawa balik ayah ke rumah.
Dan insya-Allah alhamdulillah kata malam ni malam Jumaat, dan ya Tok Guru tak boleh nak respon, cuma dia boleh mengeluarkan air mata. Jadi kita faham maknanya dia dengar apa yang kita sebutlah. Itu dan selepas pada tu lebih kurang 2 jam balik ke rumah sekitar sampai rumah 8.30 8.40 malam, dan Tok Guru sempat berada di rumah lebih kurang 1 jam lah sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Dan alhamdulillah semua kita adik-beradik ada belaka, kita baca doa untuk dia, la ilaha illallah, hamba adik-beradik yang lain dan menantu-menantu Tok Guru yang ada sekali lah di situ. Dan di kesempatan ini juga hamba rasa ialah walaupun kita tidak bagi tahu sebelum ni, tapi hati kita tetap nak ucap terima kasih banyak kepada mereka yang terlibat dengan Tok Guru ni. Sama ada yang sentiasa bertemu dengan Tok Guru semenjak daripada dia jadi ahli parlimen lagi. Kalau zaman dulu setakat hamba ingat antaranya, kalau driver dia tu kita panggil Cik Po. Kemudian Abellah antara paling lama. Abellah masih ada banyak sumbangan dia dengan Tok Guru. Begitu juga Abaya yang kita panggil pengawal dia, banyak sumbangan Abaya dan Abellah ni. Begitu juga nama-nama tak peringat, tapi orang yang sentiasa bersama dengan Tok Guru, termasuk pengurusan hospital lah, pengurusan hospital HUSM, bermula daripada pengarah lagi bersama staf pengurusan HUSM yang kita tengok dia begitu prihatin dengan kesihatan Tok Guru, dan doktor-doktor pakar serta jururawat misi yang rawat dia. Tak silap nama dia antaranya Datuk Prof Jeffrey Malim, Dr. Muhammad Nur Qoha, Dr. Azhar, Dr. Hafiz. Kalau staf tu ada nama Puan Marizan, Puan Rahimah, Datin Mazidah, dan seluruhlah staf, termasuk yang amo baca di WhatsApp dalam FB amo. Terima kasih banyak yang respon, alhamdulillah hampir keseluruhannya positif, dan ada maklumat-maklumat baru yang amo dapat ucap terima kasih banyak, termasuk yang terlibat gali kubur, yang sedia keranda Tok Guru, yang cerita tentang macam mana apabila dengar cerita tentang Tok Guru, terus daripada tempat dia duduk, tak fikir panjang, terus mari ke Kota Baru, ke Pulau Melaka, semua cerita tentang kisah-kisah detik-detik, ada yang rakam video, ada yang tahu berita tentang kematian Tok Guru ni apabila dia berada di kedai makan, dia tengok seorang makcik tua duduk menangis. Jadi dia buka telefon dia tengok mula tersebar dalam internet, dalam Facebook tentang almarhum kematian Tok Guru. Jadi kita semua berdoa kepada Allah SWT, semoga kita, ayah-ayah kita, mak-mak kita, sama ada yang dah meninggal, yang masih hidup, supaya semuanya dalam rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, hamba juga nak cerita tentang, sebab bonda pun ada pernah tanya hamba, ada mimpi tak dengan ayanda ni. Jadi hamba rasa musim-musim ni mungkin boleh cerita kot bab-bab mimpi ni, tak berkait dengan hidup ataupun mati. Dan mimpi ni alhamdulillah tidak menggambarkan hamba ni hebat, hamba ni ustaz kapur ya. Cuma apabila kita mimpi tu, alhamdulillah kita rasa tenang apabila kita fikir ayahanda almarhum ayahanda Tok Guru. Jadi hamba hanya 3 kali mimpi peringkat awal-awal dulu. Hamba cerita kepada bonda antaranya. Dalam tempoh mungkin 2 minggu pertama, sekitar tu lah. 2 minggu pertama selepas kematian almarhum ayahanda Tok Guru, hamba mimpi 3 kali, dan dia seolah bersiri, dia
pendek-pendek, reka-reka. Mimpi pertama, mimpi ya Tok Guru tengah tidur dengan kain kafan yang putih yang bersih lagi, muka baru meninggal. Nampak dia bergerak-gerak macam dia nak bangun. Kemudian amo sedar. Kemudian selepas pada tu amo tak ingat 2-3 malam ke selepas tu amo mimpi pula. Dia dah boleh bangun. Kain kafan dia tu dah terlegar sikit. Dia boleh orang Kelantan panggil duduk cakap belunjur kaki ke depan gitu. Dan dia dah boleh duduk dengan baik. Kemudian amo sedar, terkejut. Kemudian kali ketiga dalam tempoh seminggu 2 minggu pertama selepas kematian tu, Tok Guru dah mula boleh duduk belunjur molek, dan di kanan dia tu ada satu bekas warna putih cerah. Dalam tu ada 3 biji buah tamar. Buah tamar. Jadi Tok Guru mula nak ambil tangan dia nak ambil buah tamar tu, nak makan. Apabila nak makan tu amo sedar. Jadi itulah lepas tu tak mimpi-mimpi. Cuma isteri amo bagi tahu masa amo pindah ke Kajang ni, dia pernah mimpi sekali. Tok Guru datang masuk dalam rumah dan dia bagi tahu ayah tak boleh lama. Ni bukan amo mimpi tapi isteri amo mimpi. Ayah tak boleh duduk lama, ayah kena pergi, dan masa dia keluar tu dia lambar tangan. Jadi itulah kait dengan mimpi lah. Jadi mimpi ni kita tak boleh nak buat hujah. Cuma kalau mimpi tu baik, alhamdulillah lah. Itu berkaitan dengan mimpi. Kemudian nak cerita tentang secara umum tentang kepribadian Tok Guru ni sendiri. Mungkin kita rumuskan antaranya, Tok Guru ni terlalu minat kepada ilmu pengetahuan. Maknanya terlalu minat membaca. Dia memang suka membaca. Sama ada dia cerita kisah dia masa duduk di India, ataupun di Pakistan, ataupun di Mesir. Hatta selepas dia balik pun, hatta saat-saat akhir, hatta masa dia sakit, duduk hospital pun, mesti di tangan dia akan bawa buku. Sehinggalah masa dia terlalu letih sangat. Nak pegang buku pun tak erak dah orang Kelantan panggil, tak cakap. Masa tu lah baru dia tidak baca buku. Termasuk setiap kali dia nak mengajar. Walaupun dia dah puluh-puluh tahun mengajar, tapi amo perhati setiap kali dia nak mengajar, mesti dia murajaah dulu. Mesti dia baca buku. Ini dan amo perhati kalau dia terima hadiah yang paling dia suka adalah buku. Terutamanya buku-buku yang ditulis dalam bahasa Arab lah. Sebab kalau Melayu ni Tok Guru tak baca sangat, dia tengok-tengok macam tu lah. Tapi kalau Arab dia suka sangat, dan dia cerita macam mana masa di Mesir musim cuti, dan sebenarnya antara budaya yang bagus lah di negara Arab termasuk di Mesir ni adalah membaca. Membaca ni macam satu tabiat dia orang. Masa duduk tunggu bah, masa duduk dalam masjid, masa mana pun kita boleh tengok dia baca buku. Dan di banyak tempat, di kedai-kedai besar ke hatta di kaki-kaki lima pun buku-buku dijual dengan harga murah. Dan Tok Guru kata kalau masih cuti tu dia beli je buku-buku apa saja. Dia baca buku bukan setakat tentang tajuk-tajuk yang berkaitan dengan pengajian dia, hatta dia pernah sebut tentang pertanian, tentang ketenteraan, dia beli dan dia baca. Sebab dia kata antaranya dia memang suka buku, dan buku di sana murah. Dan dia pernah sebut ayah dia almarhum Tok Kuni Ma'alim ni juga seorang yang minat dengan ilmu, dan dia kuat buat kerja. Kalau zaman dulu kita panggil buka tanah. Anak-anak dia terutamanya anak lelaki dan kadang-kadang anak perempuan pun dia ajak sekali berkebun kita panggil. Cuma takdirnya Tok Guru kata pernah satu kali hampir setiap kali bila dia berkebun dia balik, biasanya dia demam. Sekali tu dia demam tempoh yang agak lama, sehingga ayah dia bagi tahu dia, mu ngaji, dia kata mu ngaji je, tak payah buat kerja.
Jadi di situ bertambah lagi fokus dia kepada ilmu. Dan kita tengok dia mengajar ni hampir setiap masa dia. Amo ingat kecil-kecil sebelum tahun 78 lagi, sebelum kerajaan dia kalah teruk di Kelantan tahun 78, dia dah mengajar di Masjid Muhammadi. Mungkin tahun 74, tahun 75 amo ingat. Masa tu amo mungkin dalam 12-13 tahun. Dia setiap malam Jumaat. Setiap malam Jumaat di Masjid Muhammadi, dan dia ada kuliah mingguan. Dia raung jajahan-jajahan. Mana kuliah pagi Jumaat, ada masa di Kota Baru, ada masa di Tanah Merah, ada masa di Pasir Mas, Masjid Utama, ada masa di Kuala Kerai, ada masa di Tanah Merah. Cuma mengingat mungkin Gua Musa je dia tak pergi, kerana masa tu mungkin terlalu jauh dan perhubungan jalan masa tu. Dan dia ada kuliah-kuliah maghrib. Masih ingat termasuk kuliah maghrib di Masjid Binjai, kuliah maghrib dia di Kedah Buluh, dan di masjid dia sendiri di Pulau Melaka. Bahkan ada pada masa tu ada kuliah hari Jumaat petang, maknanya sekitar pukul 3:30 petang, mana berhenti sembahyang asar pada masa tu. Dan kita boleh ingat orang yang pergi, orang jalan kaki, orang mari dengan basikal, orang mari dengan motor. Ada seorang dua je hok bawa kereta pada masa tu. Tahun 70-an. Awal 80-an. Dan dia juga bagi khutbah Jumaat, sebab dia setiap hari Jumaat dia akan raung kawasan, sama ada kawasan dun dia ataupun parlimen dia. Dia akan raung hari Jumaat ni, dia pergi sembahyang masjid ni, dia tengok kepada takmir masjid. Ada takmir masjid bagi baca khutbah, dia baca khutbah Jumaat. Ada takmir masjid minta supaya dia bagi tazkirah sebelum Jumaat, dia bagi tazkirah sebelum Jumaat. Ada setengah masjid minta bagi tazkirah selepas Jumaat, dia akan bagi tazkirah selepas Jumaat. Ada masjid yang tak bagi langsung, dia tak ada kata apa. Maknanya dia berterusan macam tu kehidupan dia. Ini dia dengan ilmu. Kemudian dia ada sifat peribadi yang kita tengok macam sebati dengan kehidupan dia. Banyak sifat-sifat yang mulia, antaranya kita panggil sifat warak. Sifat warak. Memanglah secara mudahnya kita panggil warak ni orang yang pastikan terutamanya sumber kewangan dia, sumber kemasukan dia tu tidak ada langsung daripada sumber yang haram. Ini unsur warak. Bahkan warak ni sebahagian ulama kata mana benda syubhat. Benda syubhat pun dia tidak terlibat. Apatah lagi benda haram. Tahu je benda syubhat, dia tak terlibat. Itu sifat warak. Bahkan hatta benda halal sendiri pun dia tidak guna sepenuh. Ini orang yang ada sifat warak. Tidak guna sepenuh. Sebab takut-takut membazir. Takut-takut. Buah takut-takut tu menyebabkan kita tengok benda haram dia tinggal, benda syubhat tak ada. Dan warak juga termasuk ikhtiar meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan maksiat. Maknanya dia cuba ikhtiar ketakwaan dalam kehidupan dia. Jadi ini warak, dan benda tu nampak menonjol dalam kehidupan Tok Guru. Sifat kedua di sudut kita panggil az-zuhd, zuhud. Selain daripada dia warak, dia zuhud. Hak ni kalau kita tengok makam gak lebih tinggi lah sifat ni antara warak dengan zuhud. Zuhud ni maknanya seolah dia secara langsung pada dunia. Tak ada dalam pemikiran dia ni rasa seronok dengan dunia. Bukan bererti dia hidup susah, hidup serabut. Tidak. Kita tengok Nabi SAW secara mudahnya. Macam mana kehidupan Nabi itu zahirnya dalam sirah Rasulullah SAW kita baca, maknanya penuh dengan ujian, penuh dengan berapa kali peperangan, berapa tahun di pula, apa semua sekali. Tapi dia sabar, dia yakin kehidupan dia terus istiqamah dengan perintah Allah SWT. Begitu juga Tok Guru, dia ni amu tak nampak dia ni minat dengan dunia. Kehidupan dia tu kita tengok macam
jalan raya yang straight je. Straight jalan raya. Dia tak ada corner kanan, tak ada corner kiri. Tak ada nampak sekali ke nampak dia macam seronok dengan kehidupan dunia. Tak ada. Ini Tok Guru hak sebenarnya. Dan dia tonjolkan dalam kehidupan dia. Pemakaian dia ke, cara makan minum dia ke, kesemua yang berkaitan dengan kehidupan tu nampak kezuhudan dia tu. Jadi nampak dia tak nak pada dunia tu menonjol sebenarnya dalam kehidupan Tok Guru. Itu sifat zuhud yang ada pada Tok Guru. Selain daripada dia ada sifat tawaduk, kita panggil. Tawaduk ni biasa kita terjemuh merendah diri. Merendah diri kerana apa? Antara faktornya kerana nak beri penghormatan kepada orang lain. Sama ada orang lain tu orang yang ada ilmu ke, orang yang ada pangkat ke, orang lebih tua ke, itu sifat tawaduk. Maknanya dia tidak berada di kedudukan nak suruh nampak dia ni perlu dihormati, dia ni paling hebat, tidak. Itu sifat tawaduk yang ada pada Tok Guru. Dan kalau kita perhati, tawaduk ni dia lahir daripada sebenarnya hati yang bersih, hati yang suka kepada kasih sayang. Apabila seseorang tu dia hormat kepada semua orang, mengikut kapasiti seseorang tu, jadi sebenarnya hati dia bersih dan dia nak tunjukkan kasih sayang. Macam contohnya sebagaimana juga disebut dalam komen Facebook, macam mana dia keadaan dia tu walaupun dengan tua, walaupun dengan kedudukan dia dihormati, dia tetap dia sendiri yang layan tamu dia bila tamu mari ke rumah dia. Dan Amo tengok masa kecil lagi Amo duduk perhati, kalau tamu mari ke rumah ni dia akan jamu, akan akak. Ya, zaman dulu ada sekut tawar aku panggil, biskut, dan kalau air teh susu. Air teh, kita kata air teh susu. Tapi kita adik-beradik di rumah ni kalau minum air teh je, air teh kosong, tak ada susu. Jadi pernah sekali tu Amo tanya, sebab apa ayah kalau tamu mari ayah jamu air teh susu? Sebab ialah bila teh susu ni kita rasa sedap sikit. Jadi dia jawab, dia kata kita nak hormat tamu, dia kemungkinan tamu ni masa dia duduk di rumah dia tak boleh minum dah teh susu. Jadi masa mari rumah kita lah kita jamu dia teh susu. Itu Tok Guru. Dan sifat utama yang hampir sebati dengan dia juga antaranya dia seorang yang jaga waktu sebenarnya. Jaga waktu. Dan masa ni Amo perhati begitu bernilai bagi dia. Amo hampir tak pernah tengok dia ni macam nak rehat ke, kalau kita duduk nyanda di kursi malah ke, bila-bila tengok TV, bila-bila minum kopi ke, tak ada. Hampir tak pernah. Masa dia begitu bernilai. Tapi dia jaga waktu, ketepatan dia. Macam contohnya solat Jumaat. Solat Jumaat 5 waktu ni kalau dia ada di rumah, bonda bagi tahu biasanya ayah ni setengah jam sebelum masuk waktu tu dia dah ready. Setengah jam. Maknanya kalau Zohor tu 1:30, pukul 1 tu dia dah ready. Waktu dia jaga. Begitu juga waktu pejabat. Kalau dia turun pejabat daripada rumah 7.45, memang 7.45. Hampir setiap hari 7.45. Begitu juga program-program yang hadir. Mesti dia tepat waktu dia. Dan masa dia jaga, dia hampir tak ada waktu kita panggil sambil-sambil biasa, tak ada. Sebab Tok Guru tak ada. Hampir tak ada keluar malam, selepas insya keluar malam kedai kopi ke. Jadi benda tu terbawa pada kita. Sebab itulah hamba ingat kecil-kecil dulu kita ni, lepas pada insya agak, baca sikit, kemudian tidur. Sebab dia didik, itu dalam didikan lah. Jadi Amo dan adik-adik terutamanya, anak Amo yang kedua, hak sulung kakak, puan, yang ketiga, yang keempat, hampir tak keluar malam. Hampir tak pernah keluar malam selepas pada insya. Kecuali Amo ingat adalah 2-3 kali Amo keluar dengan pak saudara Amo pergi tengok bola di Stadium Kota Baru. Waktu dia tak tahu.
adalah 2-3 kali pada masa tu Soho Kelantan lawan Singapura. Kalau Kelantan lawan Singapura, Kelantan lawan Selangor rasanya dia panggil musuh tradisi. Tu memang penuh stadium. Jadi adalah 2-3 kali sebab kita peminat bola, kita 2-3 kali masa tu lah. Jadi itu waktu Tok Guru. Dan dia seorang yang suka, orang Kelantan panggil suka jamu. Seorang pemurah jamu, sama ada suka derma, dan orang mari jumpa dia ni orang panggil balik, tidak balik dengan tangan kosong lah. Dia suka jamu, orang Kelantan panggil suka backwah. Sama ada skala besar, skala kecil. Kalau skala kecil kadang-kadang mana pagi Jumaat, apabila dia sebab pada kuliah pagi Jumaat, dia akan jamu. Dan zaman dulu Soho lah kalau jamu ni roti cicuh kuah gula, gula ayam ke gula daging. Kamu ingat masa kecil dulu kalau roti ni ada 2 orang India Muslim yang bawa basikal rally hok besar tu, belakang dia ada baku besar, letak roti, jual roti. Yang masa itulah kita boleh tengok kalau Tok Guru nak beli roti, Tok Guru berusaha dia dengan bahasa Urdu. Aduh kecek bahasa Urdu. Seorang nama Said, seorang nama Ali. Itulah. Dan Tok Guru ni gaya hidup dia hidup sederhana. Sederhana. Dan dia kekal sampai mati. Walaupun pada satu tahap dia jadi menteri besar, kita panggil sampai 23 tahun. Tapi gaya hidup dia tak pernah berubah. Sama ada di sudut pemakaian dia ke, sama ada di sudut pemakanan dia ke, sama ada di sudut rumah dia sendiri, sama ada di sudut kenderaan peribadi dia, hatta aset dia pun banyak mana selepas pada dia meninggal. Kita adik-beradik ni duduk, adalah tanah-tanah yang bagi boleh lah kita buat rumah, kita nak berkebun sikit. Sebab itulah hamba ingat masa pilihan raya yang ke-13 rasanya, masa tu dia tanda lagi, ada seorang pemimpin yang lawan dia duk royak, Tok Guru Aziz ni makan tanah, makan duit rakyat Kelantan apa dia semua sekali. Hamba harap dia Tok Guru dah meninggal, dia doalah pada Tok Guru. Memang Tok Guru ni dia sudah aset tak ada. Dia memang hidup begitu sederhana. Pernah Tok Guru acak kali juga bawa sama ada sebelum 78, masa tahun 78, krisis besar, selepas 78, Tok Guru bawa amor-amor ikut sekali pergi rumah antaranya pimpinan-pimpinan utama kerajaan pada masa tu. Kamu tengok rumah jauh berbeza lah. Nak macam mana masing-masing lah. Rumah batu, rumah besar, kawasan rumah pun luar. Ada seorang pemimpin tu, ialah ada piano apa semua sekali. Jadi gaya tu jauh berbeza. Dan Tok Guru juga dia kekuatan dia, kepribadian dia adalah dia kuat ibadat. Kuat ibadat. Solat malam hampir dia tidak tinggal. Bahkan dia pernah sebut ayah, dan dia apabila dia sebut ni maknanya bagi hamba dia tak ada dah nilai nak nunjuk dah. Dia lebih pada nak didik. Nak didik, bagi semangat, motivasi kepada kita. Dia kata ayah sepanjang kehidupan ya mungkin 2, 3, 4 kali je. Maknanya ayah tidak bangun sembahyang malam. Hak ni betul-betul dia jaga sembahyang malam dia. Dan memang Nabi SAW pun sebut kemuliaan seorang mukmin ni apabila dia dapat jaga sembahyang malam. Dan kekuatan seorang mukmin ni apabila dia tidak bergantung harap kepada makhluk tetapi bergantung sepenuh pada Allah Ta'ala. Dan dia juga suka sembahyang sunat, sehingga bonda pernah bagi tahu, dia kata ayah ni berahi telajuk ke sembahyang. Istilah dia guna, ayah ni berahi telajuk ke sembahyang. Kita ni berahi telajuk ni kau makan, berahi telajuk jalan. Jadi Tok Guru ni berahi telajuk ke sembahyang. Siap-siap sembahyang sikit-sikit dia sembahyang sunat ke sembahyang hajat apa semua sekali sembahyang sunat. Dan dia suka baca Quran. Sama ada
contohnya masa dia sepah pada semaya berjemaah, siap doa, semaya sunat, biasanya kalau ada masa dia akan dia ada di masjid tu ada bilik khusus untuk dia, sama ada depan sejadah email ataupun di bilik dia untuk dia baca Quran. Dan baca Quran ni bukan setakat masa di masjid, masa dia bawa kereta pun dia sama ada dia berzikir ataupun dia baca Quran. Hatta masa dia jalan nak masuk kebun, dekat rumah dia tu adalah tanah sejoker kita panggil, tempat dia berkebun petang-petang masa dia kosong. Masa tu pun mulut dia tu hampir tidak berhenti, sama ada zikir ataupun baca ayat Quran. Dan kita tahu Tok Guru ni antara orang yang hati halus, hati dia penuh dengan seni. Apabila dia baca Quran, termasuk waktu semaya, maknanya acap kali terutamanya akhir-akhir kehidupan dia menangis. Dan Amo ingat ayah dia pun Tok Amo, Tok Kunim Alim juga. Apabila dia baca Quran, termasuk waktu semaya, waktu maghrib ke isyak ke subuh ke, apabila dia baca Quran biasanya dia akan menangis. Tok Kunim Alim ni. Dan nama masih ingat antara surah-surah yang dia suka baca adalah surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk. Itu. Baik, seterusnya mesti sikit tentang macam mana didikan ayah Datuk Guru pada anak-anak dia. Tok Guru dan bonda ni, benda fokus utama dia adalah antaranya dia didik melalui semaya berjemaah. Terutamanya anak lelaki lah. Semaya berjemaah di masjid itu wajib. Kita nak pergi jalan mana, nak main apa, dia tidak marah sangat. Tapi apabila tiba waktu semaya, wajib kita kena balik semaya berjemaah di masjid. Maknanya kalau kita nak kata nak semaya berjemaah di masjid lain pun tak boleh. Itu masa kecil-kecil dulu didikan dia. Maknanya dia akan perhati selepas pada semaya dia akan tengok belakang ada ke anak-anak dia ni. Jadi kita tak beranilah nak ponting kita panggil. Itu didikan dia. Bahkan dia beri galakan untuk kita azan. Dan ambo ingat masa kecil-kecil dulu kadang-kadang siapa pikat kita berebut dengan pak saudara ambo ada seorang, pak saudara hok bosu sekali, kita panggil ayah Hajung, mana berebut nak azan. Siapa tahap tu. Kemudian didikan dia juga di sudut ngaji Quran. Dia tekan betul. Ngaji Quran zaman kita kecil dulu selepas maghrib dan selepas subuh. Waktu wajib. Selepas maghrib, selepas subuh. Dan setiap malam Jumaat, dia minta kita baca surah Yasin, surah Kahfi, surah Mulk, setakat hak kita mampulah. Jadi, amo ingat siapa kita boleh hafal dengan macam automatik. Sebab duk baca setiap minggu. Surah Yasin, surah Mulk, surah Kahfi. Jadi, lama-lama dia jadi melekat. Mana seolah kita, mudah untuk kita hafal, untuk kita ingat. Itu ngaji Quran. Jadi ngaji Quran ni selepas subuh, selepas maghrib, termasuk malam Jumaat, dia tak ada malam cuti. Yang merasa hampir setiap malam ngaji Quran, termasuk tambahan lepas zuhur. Lepas zuhur ni bagi hak susah sikit. Orang Kelantan panggil hak benuk. Dan ambo termasuk hak masa kecil dulu hak benuk. Jadi adik-adik lain pas balik sekolah boleh gemai apa. Jadi kita ni tu behek mata duk nangis. Kerana apa? Kerana kena ngaji lagi. Sebab apa? Sebab orang Kelantan panggil benuk. Tapi alhamdulillah berkat lah, kita panggil berkat lah. Jadi Tok Guru didikan dia memang dia agak tegah. Orang Kelantan panggil memang backing sikit dia ni. Tapi unsur kasih sayang tu ada. Unsur kasih sayang tu ada. Sebab tu alam perhati Tok Guru ni memang dia backing. Tak kena hak dia memang marah. Tak kira siapa. Tapi orang tu mari seumur dia. Itu kelebihan dia. Setengah orang ni kalau kena marah, pakai tak mari dah. Jadi dengan Tok Guru ni kebanyakan, walaupun kena marah, dia pergi sekejap, lepas tu dia akan mari balik jumpa dengan Tok Guru. Itu kekuatan dia lah. Kemudian Tok Guru didik bersama bonda anak-anak dia ni di sudut aurat lah. Di sudut aurat. Aurat anak lakinya, aurat anak puan. Sebab tu Amo tengok, Amo ingat masa sekolah rendah lagi. Amo ingat masa tu dah jepak rasanya. Amo pergi sekolah ni pakai seluar panjang. Tak boleh pakai seluar pendek. Budak-budak masa tu semua pakai seluar pendek. 70 pakai seluar pendek. Lepas tu Amo pakai seluar panjang. Adik-adik lelaki. Lepas tu rambut cukur, kepala botak budak-budak panggil. Lepas tu pakai sokok zaman dulu. Sehingga
pernah satu kali apa dia, guru besar sekolah tu hok baru bertukar, dia minta semua pelajar ni ikut disiplin. Dia kata pakai seluar panjang, pakai baju lengan pendek apa. Jadi amo balik cerita ke tok guru. Tok guru kata, bagi tahu ke guru tu, ayah kisahlah sebenarnya ayah nak didik anak-anak ayah ni supaya tutup aurat walaupun masih kecil. Tapi kalau guru besar tak diterima juga tak apa, ayah akan ambil tukar sekolah lain. Siapa tahu tu. Tapi alhamdulillah lah, mana kekal, tidak ada masalah tu. Nak royak di sudut aurat dia jaga, dan di sudut ikhtilat hubungan laki puan, adik puan, dia dipisahkan bilik apa semua sekali. Dan amor ni dulu gak rambut ni botok semua panggil. Sehingga amor ingat satu kali tu kakak amor, kita panggil Kak Wan. Kak Wan ni Aini. Dia berani, dia nak pergi jumpa dengan Tok Kumak ni lagi backing banding dengan ayah. Tok Kumak ni soh lah backing. Anak-anak dia kalau gok subuh tak bangun, dia apa dia jiru dengan air. Tu guru tak sampai tahap tu. Anak-anak Tok Kumak ni kalau tak ingat ngapa, mata jurmiah ke kena selang dalam kolah, tu guru tidak buat macam tu. Jadi kakak Kak Wan ni entah macam mana duk becah sebab tak si cukur dah. Dah rasa besar kan, nak rambut panjang, nak bojeng lah Kelantan panggil. Jadi gilah dengan dia, dengan Kak Wan ni di masjid. Masa tu dia ada di masjid tapi tak berani ngadak direct. Dia duduk sebelah kiri, kita pergi tempat musola perempuan. Maknanya masa tu sekat dengan dinding. Kita bagi tahu Tok Ku kata nak tak si cukur dah nak taruh rambut. Oh dia benar, terkejut kita. Dia benar. Jadi sebab pada tu baru tak cukur. Dan kita tengok kesederhanaan Tok Guru ni, kita sebut contoh di sudut pemakaian dia. Pemakaian dia biasa, dia memang suka, boleh kata hampir 90% pakaian dia semua warna putih. Pakaian dia sebagaimana orang kampung pakai biasa, dan dia cukup jaga hati orang kampung. Amo masih ingat masa kecil dulu raya, kita tengok kawan-kawan kita ni pakai baju Melayu bersamping. Baju Melayu bersamping. Maknanya hebat lah bagi orang lelaki. Jadi kita nak juga. Sekali tu amo bagi tahulah kau bonda nak pakai baju Melayu yang bersamping juga. Jadi ya pada tu bonda bagi tahu, dia kata ayah tak izin sebab ayah nak jaga hati orang kampung. Ada sebahagian orang kampung ni dia tak mampu nak beli. Jadi kalau kita pakai juga kita kesian. Jadi amo tak pernah pakai masa kecil dulu baju Melayu bersamping. Baju Melayu, baju seluar dengan baju pun tanpa samping pun tak pakai. Maknanya dalam kecil dulu pakai kain pelekat ke baju Melayu, cuma hak baru lah gaya itu. Dan Tok Guru juga cara didikan dia didik anak-anak dia ni tidur awal, bangun awal. Itu tidur awal, bangun awal. Sebab tu ambo sebut ambo hampir tidak pernah keluar selepas pada insya dulu. Tidak macam mana generasi sekarang ni lah. Jadi apabila kita tidur awal, lebih kurang ambo rasa 10:30 tu lewat dah tidur. Jadi dia didik kita bangun awal, dan apabila bangun gok subuh ni kebiasaan dia sendiri. Kalau dia tak pergi, mungkin bonda pergi, dan cara dia mudah je. Dia sentuh ibu jari dia dengan ibu jari kita, kaki dengan kaki, ya, disebut. Ada dia sebut ma bangun subuh, Uma bangun subuh, macam-macam lah. Jadi dia gok kita, menggok kita abai hok sulung. Jadi kita pun seingat amo tak pernah kita nak ponting lah sebab kita takut. Walaupun kadang-kadang dia tidak cek, tapi kita takut. Jadi itu didikan dia, tidur awal, bangun awal. Dan dia didik juga masa makan. Sebab Tok Guru ni sibuk, dia selalu keluar. Jadi kalau ada masa dia dengan anak-anak, biasanya masa makan. Masa makan ni kita makan sekali, dan kita nampak kesederhanaan tu. Yalah mungkin nama dulu susah sikit, tapi Tok Guru makanan utama dia ikan singgah, kuah singgah. Orang Kelantan panggil kuah singgah. Ulam sayur-sayur. Dia suka ikan goreng. Masa itulah dia didik kita cara makan, basuh tangan, paling kurang baca bismillah, kemudian ambil yang paling dekat, ambil sikit-sikit. Orang Kelantan panggil cobek. Cobek ikan, makna tidaklah
ikan tu ambil seekor seorang ke tak. Kita dididik cobek sikit-sikit, cobek, ambil sikit-sikit. Dan Tok Guru dia tak makan banyak. Dulu sampai ketua. Jadi dia terdidik, mungkinlah kita pun mau makan banyak lah. Tapi maknanya suasana tu menyebabkan kita tak makan banyak juga. Dia pun berterusan. Dia tak makan banyak Tok Guru ni. Cuma kalau ular-ular, ada jari-jari sekali ada budu, cicah budu, nampak dia nambah sikit lah. Gitu. Dan Tok Guru ni, dia hampir tidak pernah dia bawa anak-anak dia pergi makan kedah, makan restoran. Sebagaimana kita sekarang ni. Itu Tok Guru. Dia sendiri pun tak makan sangat di restoran. Anak-anak dia pun hampir dia tidak bawa makan di restoran. Baik. Hubungan kekeluargaan memang dia jagalah. Sibuk secara mana pun. Dia jaga ziarah-menziarahi. Kalau dia pergi ziarah sama ada keluarga terdekat ataupun kaum kerabat, biasanya dia pergi, dia bawa kita, dia rayak. Ni waris. Sama ada dia kat pak saudara ke, sama ada sepupu ke, sebelah ayah ke, sebelah mak ke, dia akan bagi tahulah ziarah waris-waris. Kita waris ni banyak antaranya di Pahang, kalau di Pasir Putih, dia akan pergi, dia akan rayak lah. Dan dengan masyarakat ni, memanglah Tok Guru zaman dulu sebelum orang kenal dia pun, dia menjadi tempat tumpuan orang pergi. Sama ada orang pergi ziarah dia ni atas kapasiti dia ni seorang Tok Guru dengan anak murid. Jadi anak murid pergi lebih pada nak silaturahim dan bersama dia tu dia akan bawa lah makanan ke, buah-buahan ke. Jadi pada masa tu lah kita boleh rasa nikmat buah-buahan, makanan hak tamu bawa. Ataupun orang jumpa Tok Guru ni kerana kapung nak minta bantuan kadang-kadang. Masa itulah hamba sebut dia jamu, antaranya dia akad teh susu. Yang waktu biasa dia kita tidak minum teh susu. Ya, hari ni macam-macam lah, ada jalan kaki, ada basikal, ada beca roda 3, apa semua sekali. Dan apabila mari minta bantuan ni biasanya orang mari tu balik bukan tangan kosong lah, mana ada lah. Tok Guru akan ambil daripada poket dia untuk bagi. Dan ada juga orang mari, terutamanya orang Puan, mari ada masalah rumah tangga, ada masalah hukum hakam, masalah tok lelaki tak bagi nafkah, tok lelaki lari daripada rumah, nikah lain lah, macam-macam. Jadi Tok Guru antara tempat rujukan dia, dan amo nampak Tok Guru ni dia jaga ikhtilat dia, percampuran. Sebab kalau tamu Puan mari, maknanya dia ada penghadap. Kita panggil tirai yang menghadap dia dengan Puan, dan biasanya bonda ada sekali lah. Ramah mari. Jadi mari mengadu, nak tanya masalah hukum hakam, mengadu masalah tok lelaki tak bagi nafkah, tok lelaki lari pada rumah, tok lelaki nikah lain, macam-macam. Hak minta solat hajat, hak minta buat air tawar, apa semua sekali. Itulah Tok Guru. Adapun dalam pentadbiran ni, sebagaimana kita tahulah, lebih kurang 23 tahun, hamba tak nak setuh lah pada pagi ni. Cuma akhirnya hamba nak setuh macam mana dia berdakwah dalam dia berpolitik. Kita tahu kalau kita perhati betul-betul dalam berpolitik dia mengutamakan dakwah. Ini hamba boleh sebut macam contohnya masa program dengan mantan CEO Proton tu, Datuk Zainal, dia ada sebut pada satu kali dia kata dia jumpa dengan Tok Guru, dia nak tanya pandangan Tok Guru sebab masa tu dia berminat untuk menyertai parti politik, nak terlibat secara langsung. Jadi dia tanya pandangan Tok Guru. Dia kata Tok Guru pada masa tu tidak terus beri jawapan. Tok Guru menengung sekejap, kemudian dia jawab. Dia minta supaya Datuk Zainal ni kekal dalam Proton dia. Maknanya itu Tok Guru, maknanya kita boleh tengok di situ macam mana cara pemikiran Tok Guru yang dia utamakan adalah dakwah itu sampai. Jadi tak perlu hampir semua orang terlibat dalam politik sebenarnya. Walaupun setiap orang kalau boleh dia kena tahu perkembangan politik. Tapi adakah semestinya terlibat dalam parti politik? Tidak semesti. Seperti mana apa yang Tok Guru buat. Itu salah satu contoh. Macam mana dia kata tak perlu terlibat dalam politik, kekal
dalam CEO Proton tu, jaga Proton, cuma apa kefahaman yang berkait dengan kebaikan yang dianjurkan oleh Islam, tonjolkan dalam pengurusan Proton tu sendiri. Dan begitu juga macam contohnya Dr. Kamel, dia pernah sebut, dia jumpa Tok Guru, tanya bincang Tok Guru tu, kata di mana-mana pun boleh kita berada untuk kita sumbang mengikut kepakaran seseorang, mengikut minat seseorang. Jadi itu Tok Guru. Sebab itulah kita perhati Tok Guru ni dihormati, disayangi oleh semua peringkat orang, semua peringkat. Termasuk kita panggil contohnya apa dia, anak-anak muda contohnya, anak-anak muda, para artis. Jadi Tok Guru ni dia tidak pelekeh orang, dia tidak nak tunjukkan kelemahan seseorang, dia nak cari ruang. Jumpa dengan artis ni, apa ruang yang dia boleh beri pandangan, apa ruang yang dia boleh beri nasihat. Jumpa dengan ahli-ahli korporat hak besar yang minta pandangan, dia akan beri pandangan. Jadi kita tengok di situlah Tok Guru ni boleh disayangi oleh semua bangsa, termasuk non-Muslim sendiri pun. Sebab itulah Tok Guru biasa dia bawa, kita ni semua adalah anak beranak tu ada. Dan dia pernah sebut, selagi mana non-Muslim ni belum jumpa siapa dia asal usul dia, terima dulu bahawasanya kita ni semua bakal tu ada. Jadi apabila bakal tu ada enggak, semua kita ni waris sepupu sepapak lah, dia kata. Semua kita ni mari daripada Nabi Adam, kita mari pada tanah, tidak ada beza kita Melayu ke, Cina ke, India ke, Siam, Boyan, dia kata semua sekali, kecuali sejauh mana seorang tu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Tok Guru, walaupun dia begitu sayang dengan politik ni, tapi dia buka ruang. Dan manhaj Tok Guru ni, dia tak ada manhaj nak mengkafirkan orang ke, tak ada. Dia boleh sebut hatta dengan musuh politik dia pada masa tu juga, UMNO lah kita kata secara mudah, tapi dia tak pernah mengkafirkan. Amo tak pernah dengar keluar daripada mulut dia mengkafirkan. Jadi kalau orang nak sandar pemikiran Tok Guru nak kafir orang yang mengkafir ini, tidak benar sama sekali. Sebab itulah alhamdulillah sehingga sekarang ni tak ada satu kumpulan di Malaysia ni yang mengaku dia ni mengkafirkan orang. Maknanya manhaj kumpulan dia mengkafirkan orang tak. Hak yang mengkafirkan individu. Sebab apa? Sebab kumpulan ni tahu sebenarnya orang mengkafirkan orang ni, sebenarnya kalau kita sebut bahasa kasar, orang yang lebih hina daripada anjing, daripada babi sebenarnya. Dan orang yang mengkafir orang ni lah sebenarnya antara punca berlakunya perpecahan dalam masyarakat sebenarnya. Jadi Tok Guru tak bawa budaya takfiri. Sebab takfir ini terlalu besar kesan negatif dia. Menyebabkan orang yang kahwin dah boleh berpisah. Tak semaya belakang, tak makan sembelihan, ini kesan dia. Dan masyarakat kampung yang tak ada ilmu jadi takut. Nak lawan tak berani. Kalau orang ada ilmu ni, alhamdulillah lah, ni kata gilah apa pun, tak ada terkesan apa bagi kita hak faham ni. Jadi Tok Guru dia tak bawa. Walaupun dia marah secara mana, kecuali kalau dia marah pada pengkhianatan. Contohnya paling jelas apabila berlaku pengkhianatan di Perak dulu. Menyebabkan dia berdoa dan dia sebut nama dua orang secara terang-terang. Kerana mereka ni dia mengkhianati demokrasi itu sendiri. Kesetiaan kepada janji itu. Jadi ini Tok Guru. Sebab itulah mu perhati, atas natu-natu dia pun ada daripada kalangan keluarga yang maknanya kalau kita perhati selidik, dia daripada kalangan orang UMNO. Pemikiran ayah dia, mak dia tu daripada UMNO. Tapi Tok Guru terima, tak ada masalah. Jadi ertinya yang Tok Guru bawa adalah Islam tu sendiri. Dakwah tu sendiri. Kebaikan untuk keseluruhan. Macam mana dia pernah sebut, kalaulah orang non-Muslim di Malaysia ni, termasuk orang Cina boleh terima Islam, betapa hebatnya Islam tu sendiri. Sebab dia cerita antaranya Islam ni lebih awal sampai ke tanah Cina. Itulah hamba boleh sebut tentang Tok Guru dalam sepatutnya kita bagi kuliah
agak panjang. Jadi insya-Allah lah kita sambung minggu depan surah Al-Masad. Saya rasa cukuplah dulu untuk pada pagi ini. Semoga apa yang mau cerita boleh mendatangkan manfaat pada kita semua. Mana yang baik kita jadikan teladan, mana yang kekurangan itu kita jadikan sempadan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liajdadina wa lijaddatina wa lijami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أدخلنا الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.